Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafid Dawson, dan ini Pastikan Sahih, edisi 19 Mei 2022. Seperti biasa, kita akan bawakan kepada anda berita-berita yang benar dan telah ditususahkan untuk pengetahuan anda dan untuk elak daripada anda terpedaya dengan berita palsu. Kita mulakan dengan blok yang pertama, blok Sahih. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) ingin mengingatkan orang ramai untuk berwaspada dengan panggilan oleh individu tidak dikenali yang menyamar sebagai pegawai MCMC dan mendakwa orang yang dihubunginya telah melakukan kesalahan. Peringatan tersebut dibuat susulan seorang pengadu telah dihubungi oleh individu yang bernama Muhammad Azim Abdul Aziz yang maklumkan bahawa talian telefon pengadu telah menghantar pautan-pautan judi dan lucah ke serata telefon di Negeri Sembilan. Justru pengadu terbabit dikehendaki membuat aduan dalam tempoh 30 minit dan sekiranya gagal untuk membuat demikian, boleh menyebabkan talian telefon pengadu disekat dan disenarai hitamkan. Siasatan Penguatkuasaan JPN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk memberikan keterangan bagi melengkapkan siasatan berkaitan pemalsuan maklumat pendaftaran kelahiran. Tertuduh didapati telah mendaftarkan kelahiran bayi di kaunter bahagian kelahiran di JPN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 4 November 2019 dengan mengemukakan maklumat palsu dan telah tertuduh telah ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah Seksyen 36-1-B Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957. Baik, seterusnya, Macau Scam masih lagi berluasa dan rekod menunjukkan masih lagi banyak rakyat Malaysia tertipu dengan Macau Scam yang berlaku dalam negara ini. Kita saksikan sedikit video ringkas untuk anda. Okey, baik. Jadi saya nak mulakan rakaman. Saya harap puan sudah bersedia. Okey. Okey, baik. Tunggu sebentar. Rakaman bermula hari ini bertarikh hari ini bertarikh 2 Disember 2021. Masa menunjukkan pada pukul 2:49 petang. Laporan kes file IPK KT 978 Palang 2021 berkuat kuasa saya Sarjan Edward William. Nombor badan RF 177882 bertanggungjawab untuk merekodkan keterangan bersama pengadu. Sila pengadu nyatakan nama penuh dan juga nombor IC dalam rakaman. Baik, di dekat sini puan, sila nyatakan dalam rakaman suara ni puan nak buat laporan berkenaan apa dan juga sebuah maklumat berkenaan laporan pernah buat tu. Sila nyatakan. Boleh bermula daripada sekarang. Baik, itu video peringatan berkenaan dengan Macau Scam. Dan tahukah anda wujudnya Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang akan melindungi data kita ataupun data peribadi ini daripada diceroboh oleh mana-mana pihak. Oleh itu, kita saksikan juga satu lagi video berkenaan dengan pengguna data. Adakah perniagaan anda memproses data peribadi? Sekiranya perniagaan anda tergolong di bawah 13 golongan pengguna data, anda diwajibkan untuk mendaftar seperti termaktub di dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Kini, pendaftaran semudah di dalam talian sahaja melalui Sistem Perlindungan Data Peribadi. Proses pendaftaran bermula dengan hanya melengkapkan beberapa maklumat asas. Kemudian, anda akan menerima ID pengguna dan kata laluan. Dengan menggunakan ID tersebut, anda boleh mengakses ke dalam sistem. Pergi ke bahagian pendaftaran dan buat permohonan pendaftaran. Klik pada tambah dan isikan maklumat mohon akuan daftar sehingga ke bahagian pengesahan. Seterusnya, klik hantar. Tahniah, permohonan anda berjaya. Jadi, tunggu apa lagi? Daftarlah segera bagi mematuhi APDP 2010. Baik, Pastikan Sahih berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Ini masanya untuk bersinar dengan kecemerlangan dan bersatu atas semangat kesukanan. Sepanjang 12 hari penganjuran, 11 negara Asia Tenggara kini bertumpu di Hanoi, Vietnam bagi beraksi dalam 40 jenis sukan yang dipertandingkan. Segalanya dibawakan untuk anda di TV2, saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click. Bersama RTM, penyiar rasmi Sukan SEA Vietnam 2021. dalam usaha memperbaiki mutu perkhidmatan jalur lebar berhubung dengan 5G. DNB akan diletakkan di bawah kawal selia Kementerian Komunikasi dan Multimedia, dan DNB juga disyaratkan supaya kos borong hendaklah lebih murah daripada kos 4G. Pelaksanaan kontrak tidak kurang daripada 61% daripada kerja-kerja pembinaan infrastruktur hendaklah diuntukkan kepada syarikat-syarikat Bumiputera yang mencukupi syarat dan mempunyai lesen-lesen yang diperlukan. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Kita ikuti perkembangan berikutnya dalam blok seterusnya dalam blok semasa. Kerajaan tidak bercadang untuk melaksanakan semula sekatan besar-besaran, namun berharap pelaksanaan satu prosedur operasi standard SOP dan 9 garis panduan yang digunapakai ketika ini diamalkan sebaik mungkin. Jelas Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, matlamat utama kerajaan adalah bagi membolehkan rakyat kembali menjalani kehidupan harian secara hampir normal serta belajar hidup bersama virus COVID-19. Tambah Hishamuddin bagi memastikan usaha reopening safely atau pembukaan semula yang selamat dapat dinyatakan dan dijayakan. Ia bukan perkara yang mudah kerana cabarannya besar sekaligus memerlukan banyak usaha dilaksanakan membabitkan pelbagai pihak seperti kementerian, agensi kerajaan dan sektor swasta. Kita telah memasuki fasa peralihan kepada endemik. 181 SOPs have now been reduced to only one, with 9 guidelines. All our sectors are now open. All our festivals have now returned to normal.
We don't even have to wear masks outdoors anymore. Even our My Sejahtera has not become something compulsory. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat semalam meluluskan dos penggalak vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, sekurang-kurangnya 5 bulan selepas lengkap suntikan vaksin utama. Pada 3 Januari, FDA meluluskan penggunaan satu dos penggalak vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 untuk kanak-kanak berumur 12 hingga 15 tahun selepas lengkap 2 dos vaksin. Meskipun jangkitan COVID-19 dilihat kurang menjejaskan kanak-kanak berbanding orang dewasa, gelombang Omicron menyaksikan lebih ramai kanak-kanak sakit dan dimasukkan ke hospital, serta golongan ini kemungkinan mengalami kesan dalam jangka panjang walaupun pada mulanya hanya bergejala ringan. Telaga aktif sumber air bawah tanah atau telaga tiup di negara ini mempunyai reserve yang mencukupi untuk menghadapi sebarang kemungkinan jika berlakunya bencana pada musim kering susulan peralihan monsun barat daya. Kenyataan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menyebut berdasarkan data Jabatan Mineral dan Geosains JMG, terdapat 5,563 telaga tiup di seluruh negara untuk menghadapi kesan peralihan cuaca itu. Menurut mesyuarat penyelarasan bagi menghadapi cuaca panas dan kering, JMG diarahkan membuat pemetaan atau pemadanan lokasi telaga tiup dengan kawasan titik panas di kawasan berisiko bagi memastikan pengurusan bencana dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi Met Malaysia menasihatkan orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelak mengalami strok haba. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, Lim Zi Hui, berkata, perkara itu berkaitan peningkatan suhu dan cuaca semakin panas selepas peralihan monsun barat daya sejak 14 Mei hingga pertengahan September depan. Beliau turut menasihatkan orang ramai juga disaran untuk terus mengikuti maklumat cuaca oleh Met Malaysia dari semasa ke semasa. Apabila keadaan hari bilangan hujan yang berkurangan dalam tempoh musim tempoh monsun barat daya, pertama sekali perkara yang sering akan berlaku ialah kejadian fenomena cuaca berjerebu. Dan kedua ialah penyusutan paras empangan air. Dan yang ketiga, berkemungkinan apabila suhu meningkat dengan mendadak, kita potensi untuk berlakunya gelombang haba ataupun strok haba semakin tinggi. Namun begitu, kita menjangkakan kenaikan suhu yang mendadak dalam tempoh musim monsun barat daya ini adalah rendah. Baik, perkembangan berikutnya. Kerajaan bersetuju memberi bantuan bulanan berjumlah RM200 untuk 6 bulan kepada pesawah sementara menunggu hasil tuaian. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bantuan itu telah dibincangkan bersama dengan Kementerian Keuangan dan akan dimasukkan dalam Belanjawan 2023 yang dijangka dibentang pada Oktober ini. Sebelum ini, penoreh getah mendapat bantuan musim tengkujuh kerana tiada pendapatan selama 3 bulan, iaitu pada November, Disember dan Januari. Saya dah berbincang dengan Menteri Keuangan dan kita bersetuju. Kerajaan bersetuju untuk memberikan bantuan sementara menunggu padi dituai, iaitu sebanyak RM200 untuk 3 bulan kali 2 musim. Maknanya 6 bulan dah kita akan beri kepada pesawah bagi membantu mereka. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menggesa agar budaya orang tengah dalam sektor pertanian dan rangkaian bekalan makanan dihapuskan.
bagi mengawal kos sara hidup yang meningkat antara lain akibat kenaikan kadar inflasi. Orang Tengah tegasnya merupakan pihak yang memerah keringat petani dan nelayan selain memanipulasi harga di pasaran. Perdana Menteri berkata beliau sendiri pernah mengisytiharkan jihad memerangi Orang Tengah pada tahun 2014 ketika menerajui Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Perlu diteruskan lagi oleh NAFAS menerusi strategi penguasaan rantaian bekalan seperti mewujudkan pusat pembelian padi seperti yang telah kita lakukan, pusat pengumpulan buah-buahan, penambahan pasar tani serta pasar nelayan. Jabatan Perhutanan Negeri Perak bakal menutup 14 kawasan rekreasi, riadah atau hutan simpan yang mempunyai air terjun berkuat kuasa serta-merta untuk sementara waktu sehingga cuaca sesuai dilawati pengunjung. Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad berkata bagi tujuan itu, satu perbincangan bersama pengarah Jabatan Perhutanan akan diadakan dengan mengambil kira insiden yang berlaku akibat kepala air baru-baru ini. Jadi kita nak tutup supaya orang ramai tidak sewenang-wenangnya pergi ke tempat berkenaan. Dan satu lagi kita memang Koperasi Peserta-Peserta FECRA Malaysia Berhad KPFB menandatangani perjanjian persefahaman MOU bersama SIAB Development Berhad, Koperasi Perkhidmatan Pelajaran Nasional Berhad Kopenas, Koperasi Kaki Tangan FECRA Malaysia Berhad KKF dan Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAP. Pengerusi KPFB Datuk Saarani Mistran berkata, MOU ini melibatkan sebuah cadangan projek perumahan KPFB Prima dan KPFB Residensi di Selayang dengan anggaran nilai pembangunan kasar GDV berjumlah RM389 juta. InsyaAllah kita akan jual harga mampu bilik RM400 per square feet. Dan dia ada dua type. Satu yang 900 kaki persegi dan satu lagi 1000 kaki persegi. Dan rumah ini kita akan jual kepada keutamaan kepada koperasi lah, ahli-ahli koperasi yang ada di sekitar Lembah Kelang ni khususnya. Seorang lelaki warga Emas meninggal dunia dipercayai akibat kepenatan semasa mendaki puncak banjaran Titiwangsa berhampiran Kem Kuali Tanjung Rambutan di Perak semalam. Ketua Polis Perak Datuk Mior Faridalatraj Wahid berkata lelaki berusia 66 tahun dan berasal dari Kuala Lumpur itu memiliki kebenaran masuki hutan simpan kekal berkenaan bersama 13 pendaki lain. Beliau berkata tempat kejadian terletak lebih kurang 8 jam pendakian dari kaki Gunung Korbu berhampiran loji rawatan air Ulu Kintar. Menurut Mior Faridalatraj, pihaknya telah menyelaraskan operasi bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Perak bagi menurunkan mayat mangsa dari puncak gunung. Baik, pastikan saya berehat sekali lagi. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Saksikan secara langsung sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2022 pada 22 Mei 2022, 2.30 petang di TV1, saluran berita RTM serta di rtmklik.rtm.gov.my. Di setiap masa. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih untuk segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Baik, Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini akan membincangkan satu topik menarik dari Rahim ke Liang Lahat, membariskan 3 panel hebat untuk membincangkan perkara ini, iaitu dari Rahim ke Liang Lahat pada malam ini 19 Mei 2022 pada jam 9 malam langsung daripada Dewan Jubli Perak Kuala Kangsar Perak di TV1. Baik, seterusnya jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM kini ke Sabah Negeri di Bawah Bayu pada 20 Mei 2022 Jumaat bermula jam 8.45 pagi. Anda boleh saksikan secara langsung menerusi Selamat Pagi Malaysia. Baik, seterusnya segmen Sudut Pandang akan bincangkan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD iaitu esok. Adakah ia penyakit bermusim? Bersama dengan Dr. Muhammad Amir Yunus, pakar virologi IPPT University Sains Malaysia pada jam 3.30 petang. Baik, seterusnya kempen demo darah terus diadakan iaitu pada 19 Mei ini hari ini sehingga jam 9 malam di beberapa kawasan, antaranya di Mid Valley Mega Mall di level 3 ataupun tingkat 3 bersebelahan dengan Daiso Japan. Anda boleh dapatkan dan juga demo darah anda di kawasan yang dinyatakan. Baik, seterusnya Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri 2022 kini Terengganu menjadi tuan rumah bermula 19 Mei sehingga 21 Mei 2022. Jangan lepaskan aktiviti menarik dan jangan lupa untuk anda hadir ke Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri 2022 di Dataran Drawbridge, Kuala Terengganu. Baik, hebat tadi mengakhiri Pastikan Sahih hari ini. Teruskan berada dalam keadaan selamat, patuh SOP dan kita sudah pun bersedia untuk beralih ke fasa endemik. Saya Hafiz Hussain. Assalamualaikum dan jumpa lagi.